Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini kita nak sambung lagi pengajian kita, yang mana pada hari ini insya-Allah hari terakhir kita berada di peringkat yang pertama. Nanti dalam pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada peringkat yang kedua. Kita ada 3 peringkat je tuan-tuan. Tuan-tuan dah selesai dah peringkat pertama. Dalam peringkat pertama tu, yang pertama sekali saya nak tuan-tuan tahu macam mana nak pisahkan setiap kalimat Al-Quran. Yang itu tak ada masalah langsung. Tuan-tuan tengok kamus Al-Furqan, kita dah pisahkan setiap kalimat tu. Jadi yang itu tak ada problem lah. Sebenarnya benda tu sangat susah dalam pengajian bahasa Arab sistem lama. Macam mana tuan-tuan nak pisahkan kalimat? Sedangkan tuan-tuan pun tak tahu kan, ada kalimat yang bercantum. Tuan-tuan pun, kita belum belajar bahasa Arab, macam mana tuan-tuan nak pisahkan kalimat? Dan tuan-tuan pun tak tahu sebenarnya kalimat bahasa Arab tu dia bercantum 2, bercantum 3, kadang-kadang dia bercantum 4 kalimat. Tulisan dia bersambung je kan. Tapi dengan kamus Al-Furqan, benda tu tuan-tuan dah selesai awal-awal lagi dah. Baik, yang kedua, saya nak tuan-tuan faham bahawasanya dalam Quran tu, tuan-tuan dah boleh pisahkan kalimat, dan tuan-tuan tahu sebenarnya ada 3 jenis saja. Bila dia dah berpisah kalimat tu, tuan-tuan tahu banyak mana pun kalimat dekat dalam Al-Quran tu, dia hanya ada 3 jenis kalimat saja. Itu pun tuan-tuan dah selesai. Betul tak? Yang pertama ialah kalimat isim, yang kedua ialah kalimat fi'il, yang ketiga ialah kalimat haraf. Kalau dalam bahasa Melayu dia apa tuan-tuan? Nama, perbuatan dan sendi. Isim, fi'il dan haraf. Jadi tuan-tuan dah biasa dengan perkataan isim, fi'il dan haraf tu. Tak perlu dah saya guna kalimat bahasa Melayu untuk nama, perbuatan dan sendi tu. Jadi tuan-tuan dah tahu isim, fi'il, haraf. Itu saja 3 jenis kalimat dalam Al-Quran. Kemudian saya jelaskan pada tuan-tuan yang tuan-tuan mesti kena settle pada pelajaran peringkat pertama ialah tuan-tuan kena tahu dalam kalimat isim dan fi'il ada ganti nama diri tersembunyi di dalam dia. Betul ke tidak? Itu pun tuan-tuan dah selesai. Tuan-tuan tahu Ustaz, dalam kalimat isim ada ganti nama diri tersembunyi. Dalam kalimat fi'il pun ada. Tapi fi'il ni tak susah baca terjemahan. Ada ganti nama diri yang tertulis dalam terjemahan tu. Tapi dalam kalimat isim tu kenalah cari sendiri. Betul ke tidak tuan-tuan? Dalam kalimat haraf, dalam haraf tidak ada ganti nama diri yang tersembunyi. Jadi bila tuan-tuan tahu kalimat itu merupakan kalimat isim dan fi'il, tuan-tuan teruslah kan pindah diagram yang kedua. In order untuk kita cari ganti nama diri tersembunyi tu, tuan-tuan kena pindahkan ke diagram yang kedua. Kena cari jantinanya apa, jumlahnya berapa, satu ke banyak, kemudian ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat tu, first person ke, second person ke, third person ke. Dan tuan-tuan tahu kalau kalimat isim secara automatik third person kan. Kemudian bila dah tahu, barulah pergi ke diagram yang terakhir. Barulah tahu apa ganti nama diri bahasa Arab, ganti nama diri asas dalam bahasa Arab yang tersembunyi dalam kalimat tersebut. Huwa ke, hum ke, anta ke, ana ke. Dan pembelajaran tersebut, walaupun tuan-tuan rasa tuan-tuan belum mahir, kita akan teruskan dalam peringkat yang kedua. Benda tu kita akan teruskan juga. Selama mana saya rasa kita perlu buat latihan, saya akan teruskan dengan latihan tersebut. Sebab peringkat kedua mudah. Peringkat kedua ni tuan-tuan, dia mudah. Tapi kita akan ambil masa panjang sikit sebelum kita masuk pada peringkat yang ketiga nanti. Sebab apa? Sebab latihan peringkat yang kedua kita akan jalankan dalam masa yang sama. Kita akan buat juga latihan untuk peringkat yang pertama, supaya tuan-tuan tak lupalah. Jangan masuk peringkat kedua, peringkat pertama tu akan hilang. Sebenarnya benda tu tak akan terjadi. Sebab peringkat kedua tu kaitan dengan peringkat pertama. Sangat kuat. Tuan-tuan tak boleh masuk peringkat kedua sebelum tuan-tuan faham peringkat pertama. Jadi masa kita masuk peringkat kedua tu, peringkat pertama punya pembelajaran pun kita masih akan bahas juga sebenarnya tuan-tuan. Dan satu perkara yang saya nak sebut, mohon maaf kerana pada pertemuan kita yang lepas ada satu kesilapan yang saya dah salah sebut untuk kalimat al-alamina. Sebenarnya itu memang satu kesilapan daripada saya, tapi rupanya selepas benda tu terjadi, saya nampak satu rahmat besar kepada kesilapan tersebut pada tuan-tuan dan pada saya sendiri, yang mana ramai pelajar-pelajar yang bagi jawapan untuk kuis untuk pelajaran yang sebelum ni, semua tegur, Ustaz, saya nak tanya, adakah saya salah dengar ataupun adakah saya salah faham ataupun Ustaz yang salah sebut. Dan saya bagi tahulah pada siapa-siapa yang tegur tu, saya kata saya yang silap. Rupanya tuan-tuan, kesilapan saya tu membawa rahmat pada saya dan pada tuan-tuan juga, iaitu saya tahu pelajar-pelajar ni sangat alert apa yang saya sebut. Dia alert dengan kesilapan-kesilapan, maknanya itu satu kebaikan untuk saya. Kesalahan yang saya buat merupakan satu kebaikan juga untuk saya. Tak secara langsung Allah Ta'ala tunjukkan yang murid kau dah faham. Itu maksud dia.
So al-alamin, dhamir tersembunyi, ganti nama diri tersembunyi, bukan huwa, sebaliknya hum. Itulah yang ramai pelajar yang menegur kesilapan saya pada pertemuan dalam video kita yang lepas. Itu memang silap, bukan saya sengaja silap, bukan saya nak test tuan-tuan, tak ada. Itu sebenarnya ialah hadiah pada kita semua yang diberi oleh Allah. Dengan kesilapan saya tu, saya dapat tengok betapa alertnya tuan-tuan dengan dengan pembelajaran yang kita belajar ni. Maknanya tuan-tuan faham lah. Tuan-tuan boleh tegur saya, cuba tuan-tuan bayangkan, maknanya tuan-tuan dah faham lah. Syukur, alhamdulillah. Okey tuan-tuan, hari ni kita buat latihan. Hari ni kita akan ambil dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kita ambil rangkap tu. Okey, itu kita akan bahas. Jadi yang pertama, kita akan tengok isim ke fi'il ke haraf. Dan kalau kalimat isim ataupun fi'il, kita cari ganti nama diri tersembunyi dekat dalam kalimat tersebut. So tuan-tuan boleh standby dengan surah Al-Asr. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.